Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung kita punya topik pembelajaran dengan topik seterusnya iaitu keseimbangan pasaran. Okey, sebelum kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan pasaran, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan pasaran. Jadi pasaran ini ialah satu tempat ataupun situasi yang membolehkan peniaga ataupun pembeli berinteraksi antara satu sama lain, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menjalankan urus niaga pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan pasaran secara langsung ataupun tidak langsung? Macam cikgu bagi contoh. Kalau kita pergi pekan contohnya, kita pergi ke kedai, contoh macam Hyapli. Bila kita pergi ke Hyapli, kita beli barang, ada interaksi antara penjual dan juga pembeli dan kita dapatkan barang, itu kita panggil sebagai pasaran secara langsung. Kalau pasaran tidak langsung pula, kita membuat urus niaga secara atas talian. Contoh kita pilih platform Shopee. Jadi kita beli barang dari situ, ada harga dia pada satu tingkat harga tertentu dan dalam masa tertentu, itu kita panggil sebagai perniagaan ataupun pasaran secara tidak langsung. Jadi untuk mendefinisikan pasaran, dia ada 5 kata kunci. Pertama, pasaran ialah tempat ataupun situasi. Untuk apa? Untuk penjual dan pembeli berinteraksi bagi menjalankan urus niaga, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, pada tingkat harga tertentu P, pada tingkat harga tertentu dan dalam tempoh masa tertentu. Jadi itu ialah pasaran. Okey, sekarang apa pula yang dimaksudkan dengan keseimbangan pasaran? Jadi keseimbangan pasaran ialah satu keadaan apabila berlaku dua situasi ini. Pertama, kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar, dan yang kedua ialah keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. Okey, ini ialah contoh yang mana keseimbangan pasaran berlaku. Tengok, ini ialah keluk permintaan DD dan ini ialah keluk penawaran SS. Jadi keseimbangan pasaran berlaku apabila kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar. Dalam keluk yang cikgu buat contoh ni, kuantiti diminta dan kuantiti ditawar ialah 9,000. Sama kan? Dan dia punya harga tetap iaitu RM30. Dan keseimbangan pasaran ini kita akan tanda ataupun labelkan sebagai E, iaitu equilibrium. Jadi ini ialah titik keseimbangan pasaran. Okey, seterusnya, bagaimana kita ingin membentuk keluk keseimbangan pasaran. Jadi untuk bagaimana kita mau membentuk keluk keseimbangan pasaran, para pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 78. Okey, dia ada bagi jadual 2.7 iaitu permintaan dan penawaran seluar sukan di pasaran. Okey, jadi cikgu akan bagi contoh cara lukis berdasarkan jadual yang terdapat dalam buku teks muka surat 78. Okey, kita tengok macam mana kita mau bentuk dia punya jadual ya. Okey, dia ada bagi harga, ada 5 tingkat harga. Pertama, harga RM10, 20, 30, 40 dan 50 ringgit. Dan kuantiti permintaan adalah berdasarkan ribu helai dan juga kuantiti penawaran berdasarkan ribu helai. Jadi cara kita membuat keluk keseimbangan pasaran, jangan lupa, okey, ini keluk yang ke atas, ini mesti keluk, ini mesti paksi harga. Okey, harga. Mesti ada RM. Okey, ini pula di bawah yang mendatar ini ialah keluk untuk kuantiti. Dalam jadual ini dia adalah untuk ribu helai ya. Jadi ada 30 untuk ribu helai. Jadi kita buat untuk keluk permintaan terlebih dahulu. Okey, harganya semua sama iaitu RM10, 20, 30, 40 dan 50. 10,
20, 30, 40 dan 50. Kita lihat pula dia punya kuantiti yang ditawar. Ayolah, kuantiti sama ada permintaan ataupun penawaran. Dia paling rendah ialah 3.000 ya. 3, 6, 9, 12 dan 15. 3, 6, 9, 12 dan 15. Ini mewakili 1000 helai. Okey. Jadi kalau kita membuat dia punya kuantiti permintaan terlebih dahulu, kita tengok. Okey, pada harga RM10. Okey, pada harga RM10, jumlah kuantiti permintaan ialah 15.000 helai sini. Kan? Okay, kita tengok. Dia berada di sini. So ini ialah kuantiti diminta yang pertama. Pada harga RM20 pula kuantiti permintaan ialah 12.000 sini. Okey. Di sini. Lepas tu pada harga RM30 kuantiti permintaan diminta ialah 9.000 helai. Okey, sini. Lepas tu pada harga RM40 semakin menurun kan? Makin mahal, semakin berkurang jumlah kuantiti diminta, iaitu pada 6.000 helai sahaja. Okey. Dan akhir sekali pada harga RM50 kuantiti diminta hanya 3.000 helai. Buatlah dia. Okey. Okey, sini. Jadi kalau permintaan kita boleh buat sudah, hanya perlu gariskan daripada kiri ke kanan, mencerun ke bawah daripada kiri ke kanan. Okey, so ini ialah keluk permintaan. Jangan lupa labelkan D. Okey, sekarang kita pergi pula buat keluk penawaran. Okey. Tadi permintaan semakin meningkat harga, semakin berkurang jumlah kuantiti diminta kan? Kalau penawaran pula semakin meningkat harga, semakin meningkat jumlah kuantiti barang ditawar. Dia hukumnya positif ya, dia berhubung secara langsung. Jadi pada harga RM10, jumlah kuantiti penawaran ialah 3.000 helai. Sikit saja kan dia tawar kalau harga rendah sini. Pada harga RM20 jumlah kuantiti ditawar 6.000 unit. Pada harga RM30 nampak jumlah kuantiti ditawar sama sini tadi 9.000. Lepas tu pada harga RM40 jumlah kuantiti ditawar ialah 12.000. 12.000 lah sini. Okey. Dan pada harga RM50 jumlah kuantiti yang ditawar ialah sebanyak 15.000 unit di sini. Okey. Jadi kita boleh hasilkan keluk penawaran dengan menggabungkan titik-titik ini, dia mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, so ini ialah keluk SS lah. Okey, nampak kan? Jadi, kita punya titik keseimbangan tadi di sini. Sebabnya dia bertembung. Okey, kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar, iaitu 9.000. Okey, manakala kita punya harga keseimbangan ialah RM30.000. Jadi ini ialah kita punya harga keseimbangan. Harga keseimbangan kita ialah RM30. Ini pula kita punya titik keseimbangan. Manakala 9.000 helai ialah kita punya kuantiti keseimbangan. Jadi sangat mudah untuk kamu hasilkan satu keluk keseimbangan pasaran. Jadi tengok, okey, daripada jadual 2.7, keseimbangan pasaran kita capai apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran, iaitu pada titik I. Jadi harga keseimbangan dicapai pada RM30 dan juga kuantiti sebanyak 9.000 unit. Okey, dalam keseimbangan pasaran ada juga berlaku ketidakseimbangan pasaran. Jadi
ada dua keadaan yang menyebabkan ketidakseimbangan pasaran berlaku. Yang pertama ialah lebihan permintaan. Okey, lebihan permintaan. Kedua pula ialah lebihan penawaran. So ini adalah dua keadaan yang menyebabkan ketidakseimbangan pasaran berlaku. So apa itu lebihan permintaan? Lebihan permintaan ialah keadaan apabila kuantiti diminta lebih daripada kuantiti ditawar. Okey. QD lebih daripada QS. Okey. So lebihan permintaan ialah keadaan apabila kuantiti barang diminta lebih daripada kuantiti barang ditawar. Manakala lebihan penawaran pula ialah keadaan apabila kuantiti barang ditawar lebih banyak daripada jumlah kuantiti diminta. Jadi dia QS lebih banyak daripada QD. Okey? So ini adalah dua keadaan bagaimana ketidakseimbangan pasaran berlaku. Contoh daripada sini ya, kita boleh tengok. Di manakah keadaan ketidakseimbangan pasaran berlaku? Okey, kalau dia di bahagian atas, okey, dia di bahagian sini kita panggil sebagai apa? Ini ialah lebihan penawaran di sini. Di bawah sini pula kita panggil sebagai lebihan permintaan. Kenapa? Kenapa kita panggil sini lebihan penawaran, sini pula lebihan permintaan? Kita nampak sini. Contoh, pada harga RM50 ringgit. Jumlah kuantiti yang ditawar oleh firma ialah 15,000, kan? Sedangkan jumlah kuantiti yang diminta oleh pembeli hanyalah pada 3,000 unit. Jadi berlaku lebihan penawaran di sini yang mana lebih banyak barang yang ditawarkan berbanding barang yang diminta. Kalau soalan meminta kamu untuk kira, okey, berapakah jumlah lebihan penawaran pada harga RM50. Jadi macam mana kita mau kira? Senang saja. Okey, kita akan di sini pada harga RM50 jumlah kuantiti ditawar ialah RM50. Boleh kan cikgu tulis di sini? Okey, pada harga RM50 jumlah kuantiti ditawar ialah 15,000 unit. Sedangkan jumlah kuantiti diminta ialah hanya 3,000 unit. Okey, 3,000 unit begini kan. Jadi macam mana kita mau kira berapakah jumlah lebihan penawaran? Ialah kita tolak sahaja jumlah QS tolak jumlah QD. Jumlah lebihan penawaran tolak dengan jumlah permintaan. Jadi 15,000 tolak dengan 3,000 unit sama dengan jawapannya ialah 12,000 unit ataupun helai lah. Jadi jumlah lebihan kita punya lebihan penawaran, okey, sini ialah 15,000 tolak dengan 3,000 helai sama dengan 12,000 helai. Itu ialah lebihan permintaan. Jadi sini ialah kawasan di mana lebihan penawaran berlaku. Okey, pada harga RM40 pula sini tengok. Jumlah kuantiti diminta ialah 12. Jumlah kuantiti ditawar ialah 12,000 helai. Manakala jumlah kuantiti diminta hanya 6,000 helai. Jadi sini pun masih wujud lebihan penawaran. Jadi untuk lebihan penawaran ini berapa di sini? Jadi kita hanya perlu tolaklah 12,000 tolak dengan 6,000. Jadi jumlah lebihan penawarannya ialah 6,000 unit. Okey? Okey, kita pergi. Okey, harga keseimbangannya ialah pada harga RM30 dan kuantiti diminta ialah 9,000
helai. Sebab pada ketika ini jumlah ditawar pun 9,000. Jadi dia ialah titik keseimbangan yang mana pada harga RM30 dan juga kuantiti keseimbangan 9,000 helai. Kita lihat di bawah ni ya, lebihan permintaan. Kenapa dia lebihan permintaan? Sebabnya pada harga RM20 tengok, jumlah kuantiti diminta ialah 12,000, sedangkan jumlah yang ditawar hanya 6,000. Jadi mau kira lebihan permintaan 12,000 tolak dengan 6,000. Jadi jumlah lebihan permintaan pada harga RM20 ialah 6,000 helai. Manakala pada harga RM10, tengok sini. Jumlah kuantiti diminta ialah 15,000 helai, sedangkan jumlah kuantiti ditawar hanya 3,000 helai. Jadi mau kira berapa jumlah lebihan permintaannya ialah 15,000 tolak dengan 3,000. Jadi jumlah lebihan permintaan pada harga RM10 ialah 12,000 helai. Jadi sangat senang. Okey, untuk ketidakseimbangan pasaran. Okey, apa pula berlaku kalau tindak balas untuk harga bila harga itu bukan pada tingkat keseimbangan. Jadi tadi kalau harga RM10 sini kan sama RM20, ini ialah keadaan berlaku lebihan permintaan. Jadi bila berlaku lebihan permintaan, tindak balas harga dia akan menyebabkan tingkat harga meningkat. Okey, dia akan menyebabkan harga barang naik dan juga penawaran turut meningkat. Tengok sini ya. Sini kan RM10 kan pertama 15,000. Okey. Jadi bila sini yang diminta banyak tapi yang ditawarkan hanya sedikit, perkara ini akan menyebabkan mekanisme pasaran akan meningkatkan harga barang. Jadi kepada RM20. Jadi tengok pada harga RM20 ni jumlah yang ditawar sudah naik ke 6,000 kan, tapi masih lagi berlaku lebihan permintaan pada 12,000. Sebab itulah bila harga naik ke RM30 barulah dia mencapai keseimbangan, iaitu masing-masing sama ada penjual ataupun pembeli. Penjual tawarkan 9,000 helai, pembeli juga minta sebanyak 9,000 helai. Jadi itu berlaku keseimbangan pasaran. Pada harga RM40 dengan RM50 pula, okey, kita nampak apa tindak balas harga. Pada harga RM40 sini kan, jumlah kuantiti ditawar 12,000, tapi orang minta hanya 6,000. Jadi tindak balas harga dia akan menyebabkan pasaran ini menurunkan harga daripada 40 ke RM30 untuk mencapai keseimbangan pasaran. Kalau pada harga RM50 pula, jumlah yang ditawar ialah 15,000, sedangkan yang orang minta hanya 3,000. Jadi mekanisme pasaran akan memaksa harga pasaran untuk jatuh supaya dia boleh mencapai titik keseimbangan. Jadi ingat bahagian lorekan di atas ini ialah lorekan untuk kawasan lebihan penawaran, manakala lorekan di bawah titik keseimbangan itu ialah kawasan yang mana keseimbangan pula lebihan permintaan. Jadi ingat semula, okey, ketidakseimbangan dia ada dua situasi, sama ada dia lebihan permintaan ataupun dia lebihan penawaran. Jadi kalau keseimbangan pasaran pula ialah situasi di mana harga keseimbangan itu pada titik I, yang mana kuantiti barang diminta sama dengan kuantiti barang ditawar, dan juga keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. Okey. Jadi sekarang pula kita akan sambung dengan perubahan keseimbangan. Jadi untuk perubahan keseimbangan pasaran ini dia ada dua keadaan. Okey, sama ada dia disebabkan oleh perubahan dalam perubahan permintaan ataupun perubahan penawaran. Jadi kalau dia melibatkan perubahan permintaan, dua situasi yang akan berlaku sama ada pertambahan permintaan ataupun pengurangan permintaan. Cikgu buat simbol supaya kamu lebih mudah untuk ingat. Okey, tambah didi ataupun kurang didi, pertambahan permintaan ataupun pengurangan permintaan. Manakala untuk perubahan penawaran sama juga, situasinya sama ada dia melibatkan pertambahan penawaran ataupun pengurangan dalam penawaran. Jadi ini
cikgu akan tunjukkan bagaimana perubahan keseimbangan ini berlaku melalui keluk keseimbangan pasaran. Jadi contohlah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu perubahan permintaan. Dalam situasi pertambahan permintaan. Jadi bila berlaku pertambahan permintaan, contohnya macam kes kerajaan meningkatkan jumlah gaji minimum untuk pekerja. Jadi bila kerajaan meningkatkan gaji minimum, ia melibatkan penentu permintaan yang mana satu? Dia melibatkan penentu permintaan pendapatan, yang mana pendapatan masyarakat akan meningkat. Jadi bila pendapatan masyarakat meningkat, kita akan mampu untuk membeli barang dengan lebih banyak. Di sini dia akan berlaku perubahan dalam permintaan. Jadi keluk mana yang akan beralih? Keluk permintaan kah keluk penawaran? Dia mestilah keluk permintaan kan, sebab kerajaan meningkatkan jumlah gaji minimum. Jadi apa yang berlaku kepada permintaan barang? Kita bagilah contoh ini ialah keluk permintaan baju contohnya. Jadi bila masyarakat ada pendapatan yang lebih tinggi, dia akan mampu untuk beli barang yang lebih banyak, iaitu baju. Jadi keluk permintaan ini akan beralih ke kanan. Sebab berlaku pertambahan, jadi dia akan beralih ke kanan. Jadi dia beralih kan. So ini pada asalnya ini ialah permintaan asal kan, dikosong. Bila kita buat keluk permintaan yang baru, kita akan labelkan sebagai D1. So ini ialah pertambahan permintaan, yang mana keluk permintaan akan beralih ke kanan, membentuk harga baru, iaitu membentuk harga keseimbangan baru, iaitu P1, dan juga kuantiti keseimbangan yang baru, iaitu Q1. Sangat senang. Contoh kalau untuk pengurangan permintaan pula, kalau kerajaan umumkan tahun hadapan harga kereta akan diturunkan. Jadi apa berlaku kepada keluk keseimbangan pasaran kereta pada tahun ini? Dia meningkat ke berkurang? Dia mestilah akan berkurang, sebab kita mestilah mahu tunggu yang masa harga kereta tu murah. Contoh mungkin mau beli pada bulan 11 tahun 2020, tapi kerajaan umum tahun Januari 2021 harga kereta akan turun. Jadi kita pun tangguhkan niat pembelian, kita akan beli pada masa akan datang. Jadi itu akan menyebabkan keluk permintaan kita beralih ke kiri. Dia akan beralih ke kiri. Jadi tadi kanan kan, sekarang dia akan beralih ke kiri. Masih juga dia keluk permintaan yang beralih. Jadi dia akan ke sini pula. Jadi ini ialah keluk permintaan yang baru, iaitu D2. Jadi sini keseimbangan keseimbangan harga pasaran yang baru ialah di sini lah. P2. Nampaklah tu. Manakala harga yang baru ialah Q2. Cikgu bagi contoh yang berbeza untuk setiap situasi. So ini habis. Ini untuk sama ada berlaku pertambahan untuk permintaan ataupun pengurangan untuk permintaan. Kamu boleh ubah dia di keluk permintaan. Jadi sekarang kita lihat pula kalau berlaku perubahan untuk keluk penawaran. Tadi sudah kita lihat keluk permintaan yang beralih. Sekarang ni pula kita akan tengok apakah contoh-contoh situasi yang menyebabkan keluk penawaran beralih. Jadi cikgu bagi contoh untuk perubahan penawaran. Kita akan lihat terlebih dahulu pertambahan untuk penawaran. Jadi cikgu bagi contoh sekiranya kerajaan memberikan subsidi kepada pengeluar. Jadi bila kerajaan berikan subsidi, dia akan dapat mengurangkan kos pengeluaran firma ataupun kos pengeluaran pengeluar. Jadi untuk situasi tersebut, apakah dia punya penentu penawaran?
Penentu penawaran untuk situasi tadi ialah harga faktor pengeluaran, iaitu harga faktor pengeluaran akan menurun. Jadi firma ataupun pengeluar dapat menghasilkan barang yang lebih banyak sebab dia dapat subsidi. Okey? Jadi bila harga faktor pengeluaran menurun, keluk penawaran akan beralih ke kiri ke ataupun ke kanan. Okey? Jawapannya bila dia meningkatkan kuantiti barang ditawar, keluk penawaran akan beralih ke kanan. Okey, ke sinilah. Jadi ini ialah keluk S yang baru. Baik, tadi ini S0, ini ialah keluk penawaran yang baru sebab dia beralih ke kanan. Jadi S1, S1. Okey, jadi untuk harga faktor pengeluaran ini harga faktor pengeluaran yang semakin menurun, dia akan menyebabkan kuantiti barang ditawar semakin meningkat. Oleh itu keluk penawaran akan beralih ke kanan. Okey? Jadi akan membentuk titik keseimbangan yang barulah. Okey? Iaitu di sini pada harga P1, di sini pula pada harga Q1. Okey? Okey. Sekarang pula kita lihat bagaimana perubahan penawaran dalam situasi pengurangan penawaran. Jadi cikgu bagi contoh untuk pasaran ikan. Contohnya pasaran ikan. Jadi bila berlaku musim tengkujuh, hujan ribut kan, nelayan akan menghadapi kesukaran untuk menangkap ikan di laut. Jadi pada ketika itu apa berlaku kepada penawaran ikan? Penawaran ikan akan semakin berkurang. Jadi keluk penawaran akan beralih ke kiri. Okay, dia akan beralih ke kiri sebab jumlah penawaran ikan akan semakin berkurang. Jadi keluk ini akan beralih ke kiri, membentuk satu harga yang baru, tingkat harga yang baru, iaitu P2 lah kalau kita masih menggunakan keluk yang sama. Dan pada harga keseimbangan, pada kuantiti yang baru iaitu Q2. Okey? Boleh jadi soalan itu hanya minta kamu untuk lukis satu keluk dan dia akan berikan situasi yang berbeza. Untuk kamu lukis peralihan keluk itu sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey? Jadi untuk topik perubahan keseimbangan ini sahaja, sangat senang. Kamu hanya perlu kenal pasti situasi yang diberi itu ialah penentu permintaan ataupun penentu penawaran yang mana satu. Lepas tu kamu lihat kalau dia berlaku pertambahan kuantiti, dia akan beralih ke kanan. Kalau pula berlaku pengurangan kuantiti, dia akan beralih ke kiri. Jadi itu sahaja untuk topik perbincangan kita pada hari ini.